Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 1 Februari 2022 bersamaan dengan 29 hari bulan 6 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Sad. Surah Sad, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23, surah yang ke-38, juzuk yang ke-23, dan ayat kita insya-Allah bermula ayat 21. Ayat 21 sehingga ayat 26 insya-Allah, sambungan kisah Nabi Daud alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Cuma dalam bacaan kita nanti, para pelajar kena ambil perhatian, ayat 24 ada sujud tilawah. Sujud tilawah atau dipanggil sujud sejadah. Dia dua ya, tilawah ke sejadah. Yang penting ada sujud situ tu. Kena sujudlah. Mari kita baca ayat dan bersedia untuk sujud. Kan? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa hal ataka naba'ul khasm istasawwarul mihrab إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Alhamdulillah. Minta maaf tak nak baca pendek-pendek ya, dia tak boleh nak pergi. Dia panggil kita ni gitulah hidup ni tak. Ada kala suara bagus, ada kalanya dia mari keuzuran, macam-macam. Baik, balik semula kepada huraian ayat, kepada tafsir ayat. Tafsir ayat kitanya, wahal ataka naba'ul khasmi istasawwarul mihrab. Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita perbicaraan dua orang yang berselisihan ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat Nabi Daud. Para pelajar kena ingat, cerita kita ini masih lagi berkisar tentang siapa? Tentang Nabi Allah Daud alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Tengok nota di bawah. Yakni bilik khas. Mana Nabi Daud ni dalam tempat ibadat dia tu, dia ada bilik khas, orang tak boleh masuk, hari dia beribadat. Tiba-tiba ada orang masuk, dua orang. Pelik ni. Ada orang lompat masuk. Tasawwaru. Mana tasawwaru itu macam kita kata memanjat. Dalam hari kita tasawwarul mihrab, memanjat. Manjat tempat ibadat dia, masuk dalam. Daud tengah duduk ibadat, tengok terkejut. Siapa awak ni? Kenapa boleh masuk? Sedangkan ada pengawal luar tu. Tapi orang ni boleh masuk. Jadi kita kena tengok cerita dia hari ni menarik dan cerita dia perlu kepada penjelasan. Jadi kita akan detailkanlah sedikit huraian ini insya-Allah supaya hilang cerita-cerita karut tentang apa? Tentang Nabi Daud. Dalam isu ni masuk Israiliyat banyak. Masuk kisah Israiliyat yang banyak. Dan cukup berbahaya. Israiliyat ni berbahaya. Tengok, dua orang ni mari, dia kata apa? إذ دخلوا على داود ففزع منهم. Iaitu ketika mereka berdua, ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, dia masuk, lalu ia terkejut melihat mereka. Mari mana dua orang ni? Mari mana awak dua orang ni? Itu tanya. Qalu la takhaf. Mereka berkata, jangan takut. Daud, jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din. Kami ini ialah dua orang yang berselisihan. Kami ni ada masalah. Masalahnya silap kira. Apa dia silap kira? Bagha ba'duna ala ba'din. Salah seorang dari kami telah berlaku zalim kepada yang lain.
Dia ni, masing-masing kata. Fahkum bainana bil haqq. Oleh itu, hukumlah di antara kami dengan adil. Wala tushtit. Dan janganlah melampaui batas keadilan. Wahdina ila sawa'is sirat. Serta pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Pimpinlah kami ke mana? Ke jalan yang lurus. Apa cerita? Nabi dia pun cerita. Dia dakwa, pendakwa yang pertama tu dakwa kepada Daud. Dia kata apa? Dia kata apa? Inna hadza akhi. Dia kata ini sebenarnya orang ini, dia tunjuklah ke kawan dia tu. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Ia mempunyai 99 ekor kambing betina. Waliya na'jatun wahidatun. Dan saya ada seekor kambing je. Dia ada 99, saya ada seekor kambing. Faqala akfilniha wa'azzani fil khitab. Dalam pada itu ia mendesakku dengan berkata, serahkanlah yang seekor itu kepadaku. Dia nak ambil seekor tu, nak suruh jadi 100 dia. Wa'azzani fil khitab. Dan dia telah mengalahkan daku dalam perundingan perkara ini. Jadi aku terpaksa kena serah dia lah kambing seekor ni kan? Walaupun seekor, terpaksa kena serah dengan dia. Sebab apa kena serah? Sebab dia kuat. Aku kena serah dia. Jadi aku rasa dizalimi. Jadi yang seorang terasa dia rasa dia dizalimi, maka dia pun mari report ke Daud. Dengar ni. Bila dengar macam ni, Nabi Daud jatuh hukum. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Nabi Daud berkata, sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu sebagai tambahan kepada kambing-kambingnya. Zalim macam ni. Apa nak ambil kambing orang? Dia ada 99. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bergaul dan berhubungan dalam berbagai-bagai lapangan hidup, setengahnya berlaku zalim pada setengahnya yang lain. Jadi partner-partner ni, ahli-ahli syarikat ni ada yang buat zalim kepada kawan sendiri. Mula-mula baik. Bila perniagaan ada maju molek-molek, mulalah nak khianat, nak rampahlah macam-macam. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi berbagai lapangan hidup setengahnya berlaku zalim pada setengah lain, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum. Dan orang yang betul-betul beriman amal soleh ni, sesungguhnya mereka amatlah sedikit, tak ramai. Habis. Lepas dia jatuh hukum, Daud rasa ada satu benda yang tak kena dalam masalah ini. Apa yang tak kena tu? Tengok. Wa zanna Daud annama fatannahu. Nabi Daud setelah berfikir sejurus, mengetahui bahawa sebenarnya kami telah mengujinya dengan peristiwa itu. Dia kata, bukan orang mari ni, macam mana dia boleh masuk dalam bilik? Depan bilik dia ada pengawal. Kalau orang mesti kena tangkap. Itu dia. Dan banyaklah tafsir, kita akan huraikan nanti insya-Allah. Ini terjemahan baru ni. Bila Daud rasa dia ni diuji dan dia rasa dia terkhilaf dalam bahasa orang sekarang, fastaghfara rabbahu,
maka dia memohon ampun kepada Tuhannya, wa kharra raki'an wa anab, sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat. Tengok nota di bawah 1524. Nota ni penting para pelajar, huraian ni. Nabi Daud AS segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala ialah kerana dia telah terlanjur mengatakan orang yang kena tuduh itu berlaku zalim sebelum mendengar keterangannya. Ini satu contoh kenapa Nabi Daud rasa dia salah. Ada ulama kata sebab Nabi Daud jatuh hukum sebelum dia dengar keterangan. Tapi sebagai ulama tafsir kata tak kena tu, tidak tepat. Sebab Nabi Daud ni seorang hakim. Mana ada hakim yang menjatuhkan hukum dengan sebelah pihak? Dia nak jatuh hukum, dia kena dengar dua pihak. Dengar orang dakwa, dengar yang didakwa. Belaga dia punya hujah, barulah kita boleh dapat keterangan. Ni tak logik, ambil sebelah, jatuh hukum lalu. Dia kata tak kena tu. Ini satu pandangan. Padahal sewajibnya sebagai seorang qadi atau seorang hakim, janganlah ia segera terpengaruh atau terburu-buru menjatuhkan hukum sebelum ia memberi peluang kepada orang yang kena tuduh memberi hujah untuk membela dirinya. Kerana kesedarannya kepada perbuatan yang terlanjur inilah, maka Nabi Daud segera memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Baiklah. Allah kata apa? Faghafarna lahu zalik. Sebelum kita pergi kepada ayat lebih lagi, kita kena undur balik ke belakang. Undur balik kepada huraian ayat supaya tidak berulang dua kali. Dalam ayat yang lepas, para pelajar ingat ayat 17 sehingga ayat 20 yang kita dah baca dalam siri lepas. Dalam ayat itu Allah Ta'ala puji Daud dengan berapa? 10 sifat. 10 sifat yang terpuji bagi Nabi Daud. Tanda semula pelajar. Sifat 1 hingga 4 Allah Ta'ala sebut wazkur abdana Daud zal aidi innahu awwab. Ingatlah hamba kami itu Nabi Daud. Allah Ta'ala sebut sifat dia 10 perkara, tanda. Yang pertama sabar. Yang kedua al-ubudiyah, kuat dia mengabdi diri pada Allah. Yang ketiga sifat quwwah, kuat Nabi Daud ni, fizikal pun kuat, dia boleh hentam jalut kan, dan dia kuat beribadat. Sifat yang keempat ar-raja, dia banyak kembali kepada Allah. Sifat yang kelima, bukit-bukit bertasbih sekalinya dia. Yang keenam, burung bertasbih. Yang ketujuh, Allah Ta'ala permudahkan burung-burung kan, ikut dia. Yang ke-8, Allah Ta'ala kuatkan kerajaan dia dengan pengawal-pengawalnya. Yang ke-9, wa atainahul hikmah, kami berikan Daud hikmah, kebijaksanaan. Yang ke-10, wa faslal khitab, dia boleh menyelesaikan fasih peta dalam berbicara. 10 sifat Allah Ta'ala puji Nabi Daud. Tiba-tiba mari ayat ini Allah ceritakan kisah 2 orang yang berkelahi. Seorangnya ada 99 ekor kambing, yang seorang ada seekor. Hak seekor ni pergi dakwa kepada Daud, tuan kambing 99 nak ambil kambing dia. Maka Nabi Daud kata apa? Muzalim, ambil kambing dia. Maka di sinilah timbulnya apakah kesalahan Daud dalam masalah ini.
Sehingga Nabi Daud istighfar, sujud, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok, di sini para ulama mengatakan, ada ulama kata kesalahan Nabi Daud tu dia kata laqad zalamaka. Nabi Daud kata, hey, mu ni zalim lah, ambil nak rapah orang. Zalim, laqad zalamaka. Mu zalim sebab apa? Sebab mu nak rapah orang. Sedangkan dia belum lagi siasat. Itu satu hujah. Tetapi ada juga yang mengatakan Nabi Daud rasa bersalah sebab apa? Sebab bila dua orang ni lompat masuk dalam bilik dia tanpa izin. Nabi Daud ni dia ada 3 hari. Tuan-tuan tanda, pelajar tanda. Dia ada 3 hari. Hari dia bertugas, hari dia beribadat, dan hari dia duduk, orang panggil duduk di tempat orang ramai. Hari dia bertugas, hari dia jumpa orang, hari dia masuk pejabat lah, kita kata kat gitu senang. Hari dia masuk pejabat. Tapi yang 2 orang ni datang pada hari dia beribadat. 2 orang ni mari, dia pada hari dia beribadat, maka macam salah lah rempuh masuk dalam kawasan orang. Jadi dia mikir nak ambil tindakan pada 2 orang ni. Nak panggil pengawal dia, tangkap, sebab dia ni rempuh masuk tanpa izin. Itu kata di Syekh Wahbah dalam tafsir Munir, dia kata wahwal asah. Kalau kita nak kata Nabi Daud salah sebab dia jatuh hukum sebelum dia dengar, tak logik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sifat Nabi Daud, apa dia? Fasl al-khitab, bijak, hikmah. Takkanlah orang dia begini sifat, gopoh jatuh hukum pada orang sebelum berbicara. Tak logik. Cuma Nabi Daud nak rasa bersalah sebab dia nak ambil tindakan kepada 2 orang tadi. Tapi bila dia fikir balik, aku ni Nabi, aku ni Rasul, aku ni ketua kerajaan, ketua negara. Tapi kalau asyik pejabat kita 2 hari pejabat, 2 hari orang ramai, 2 hari duduk iktikaf, tak cukup masa dengan rakyat. Tak cukup masa dengan rakyat. Bila tak cukup masa dengan rakyat, itulah timbulnya masalah. Timbul masalah apa tu? Masalah dia rasa nak ambil tindakan kepada orang sana. Jadi dia rasa bersalah di situ sebab dia Nabi. Dia rasa bersalah dalam masalah ini. Maka ketika itulah Nabi Daud istighfar, maaflah ya Rabbi, aku tak ambil tindakan kepada 2 orang ni. Sebenarnya 2 orang ni telah menyedarkan aku tentang tugasan aku. Apa dia tugasan Nabi Daud? Menyelesaikan masalah rakyat. Jangan duduk ada pengawal duduk di situ. Ini masalah dia. Baiklah. 99 ekor kambing masuk dalam ni cerita Israeliat yang banyak. Dengar ni tuan-tuan. Cerita Israeliat, ini cerita karu. Dia kata apa? Tak payah tulis lah. Dia kata, dengar ya cerita ni. Konon-konon, saya kata konon-kononnya. Konon-kononnya Nabi Daud ni, ingat molek ni, ini cerita Nabi Daud. Kita orang kampung pun tak buat macam ni perangai, kecuali orang tak baik. Nabi Daud ni satu hari dia tengok isteri kepada pegawai tinggi tentera dia comel. Dia pun nak ke bini kawan tu. Habis macam mana nak ambil bini orang? Dia pun ambil suami kawan ni, hantar pergi berperang, mudah-mudahan dia mati, janda boleh ambil. Pergi perang tak mati, balik mula dah. Atar pula pergi perang tak mati. Bijak kawan itu pun, ketua tentera sungguh. Akhir sekali baru mati. Bila mati barulah Daud nak ambil bini dia. Nak cukup 100 orang bini Nabi Daud. Ini cerita karu. Tulis pelajar, itu cerita
Cerita karut. Tak ada kena-mengena. Cerita kambing dengan wanita tak ada kena-mengena. Maka di situlah kata di Syekh Al-Baydawi dalam tafsir dia dan Al-Razi dalam tafsir, dia kata apa? Cerita ini batil daripada 3 dimensi, 3 sudut. Dengar ni. Dia kata cerita ni kalau kita dengar orang biasa pun kita kata jahat. Ini Nabi. 10 sifat Nabi Daud dengan ibadatnya, dengan awab, banyak kembali pada Allah. Tiba-tiba nak ambil bini orang. Kita orang kampung pun tak buat macam ni, kecuali orang panggil orang jahat. Ini Nabi. Jahatlah lidah. Mereka cerita karut pada Daud ini. Satu. Yang kedua, bagaimana seorang Nabi tergamak nak bunuh seorang laki-laki Muslim tanpa hak, semata-mata nak ambil bini dia. Zaman kita ini berlaku juga. Tak? Berapa ramai orang yang rapah bini orang, sepatutnya kena bercerai sebab nak bini orang. Cerah kawan tu. Tu orang panggil orang jahat. Ni Nabi Daud, tak logik. Yang ketiga, tak logik yang ketiga. Allah Ta'ala sifatkan Daud dengan 10 sifat. Tiba-tiba macam ni ke perangai? Allah Ta'ala puji dia 10 sifat. Mari-mari perangai nak ambil bini orang, kita kata tidak. Jadi riwayat yang sahih, tuan-tuan tanda, riwayat yang sahih ni dalam tafsir Al-Munir kata, Daud ni dia bagi 3 hari dia. Bagi 3. 1/3 masa dia duduk di pejabat kerajaan. Memerintah negeri. 1/3 dia jadi hakim. Orang ada kes, mari nak cara apa. 1/3 lagi berkhilwat, beribadat, duk baca kitab Zabur dalam mihrab. Ni orang tak jumpa orang. Dia tak jumpa orang. Maka 2 orang yang mari jumpa Daud itu pada waktu Nabi Daud beribadat. Pada waktu Nabi Daud beribadat. Jadi tak logiklah Nabi Daud beribadat ni, orang tengah sibuk. Maka dia marilah. Jadi tak ada kena-mengena tuan-tuan. Kalau kata dengar penceramah kau siapa baca cerita Daud ni, cerita kambing dengan wanita, pergi tutup mikrofon. Tutup mic, kata ustaz. Kalau nak cerita, bagi tahu ini cerita bohong. Ni ada setengah penceramah ni. Oh, sedap dia goreng. Oh, Daud. Oh, gini. Padahal cerita palsu. Jangan main. Maka jelaslah kepada kita bahawa Nabi Daud AS dalam masalah ini, dalam masalah apa? Dalam masalah kambing ni, Allah nak uji dia supaya dia lebih terbuka lah kepada masyarakat. Jangan duduk dalam bilik je. Orang masyarakat di luar ni banyak masalah. Jadi kita hari ni pun para pendakwah kena banyak terdedah kepada masyarakat. Orang nak tanya masalah, nak tanya hukum, jangan duduk main. Hari ni saya ibadat je ni, tak boleh cakap dengan orang. Jadi biarlah kita ni untuk masyarakat. Wallahu alam. Itulah cerita Daud. Jadi dosa dianya sebab dia nak ambil tindakan kepada 2 orang yang masuk bilik dia tanpa izin. Itu ya yang dikatakan oleh ulama tafsir. Baiklah. Nabi Daud AS seorang yang sangat apa? Sangat lemah lembut. Dalam hadis Nabi SAW bersabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri, qara'a Rasulullah SAW alal mimbar Sad. Nabi kita baca atas mimbar surah ni, surah Sad. Falamma balagha sajadata, bila sampai ke tempat sujud ni, nazala, dia turun daripada mimbar, Nabi sujud. Wasajada an-nasu ma'ahu, Nabi pun sujud, maka orang lain pun sujud belakang sekali dengan Nabi SAW. Pada hari lain pula Nabi baca surah ni, orang pun bersih nak sujud. Faqala sallallahu innama hiya taubatun nabi. Nabi kata tu cerita taubat Nabi.
Dia bersalahnya, tapi aku tengok mu nak sujud, Nabi pun sujud. Hadis ini dalam Bukhari. Dalam apa ni, maaf. Jadi cerita Nabi Daud ni diriwayat oleh Abu Daud dan lain-lain lagi. Mana dia punya takhrij hadis? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rawahu Abu Daud wal lafzu lahu wad Darimi wa Ibnu Khuzaimah. Alhamdulillah. Hadis yang lain pula, hadis Ibnu Abbas juga, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sajadaha Daudu taubatan wa nasjuduha syukran. Nabi Daud sujud kerana taubat. Kita sujud syukur pada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala terima taubat Daud. Dan juga kita sebagai orang manusia juga adalah sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dalam Bukhari. Baik para jemaah sekalian, jelaslah kepada kita. Kita sambung balik ayat kita. Ayat 25. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Maka kami ampunkan kesalahan itu. Kami maaflah kepada Daud kesilapan dia tadi. Silap dia apa? Silap dia nak ambil tindakan ke atas dua orang yang masuk dalam bilik dia tadi. Itu yang dipilih oleh para ulama. Ada orang kata silap, jatuh hukum awal, kita kata tak. Tidak mungkin Nabi Daud yang penuh hikmah gopoh dalam jatuh hukum. Tok Akil tempat kita pun berhati-hati nak jatuh hukum. Ini Nabi Daud main-main. Mana kesalahan dia tadi? Kesalahan apa? Kesalahan dia sebab nak ambil tindakan ke atas orang tu. Tapi dia fikir balik, betul juga ya. Orang ada masalah besar, takkan nak tunggu 3 hari lagi. Macam kita juga lah kadang-kadang tunggu waktu berjabat ataupun masa tak sesuai nak bercakap, ada kalanya begitu. Dan sungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami. Tengok Allah kata apa, wa inna lahu indana lazulfa. Nabi Daud ni orang dekatnya kita. Ni kita mudah-mudah tuduh waktu tuduhan, ambil cerita Israeliat yang karut sandar ke Daud. Allahu Akbar. Ana dengar daripada budak lagi cerita penceramah duk baca cerita Daud ni duk kait dengan apa? Kait dengan wanita. Nabi Daud ada 99 bini, nak rapah bini tentera dia, sampai hati kau tuduh Nabi Daud berjahat begitu. La. Kita kata kita imam kampung pun kita tak buat perangai lagu ni. Ni Nabi, ajaib wallah. Ajaib. Jadi tuan-tuan hati-hati para penceramah bila nak cerita tentang benda-benda yang berkait dengan Israeliat, ia menyentuh tentang ismatul anbiya, berhati-hati, rujuk balik, tanya khabar orang. Jangan mudah buat karut macam ni, jangan. Baiklah. Allah kata apa? Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Daud mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Allah jamin. Kita buat main-main dengan Daud. Isu yang ketiga dalam cerita kita Daud ni, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi. Allah tak kata khalifah aku, dia kata khalifatan fil ardi. Khalifatan fil ardi, khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar. Wala tattabi'il hawa, yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu. Ini kata di ulama tadabbur, Nabi Daud nabi. Bila dapat kuasa Allah pesan Daud,
jalankan hukum pemerintahan dengan baik, ikut syariat, jangan ikut hawa nafsu. Sebab itulah kita hari ni kadang-kadang kita tengok orang baik-baik, orang berjuru, tak. Tapi bila boleh jawatan besar, pegawai tinggi, jawatan menteri ke apa, berubah. Nabi Daud pun Allah pesan pada dia. Kalau sangat kawan-kawan kita, itulah kita kena hati-hati, sentiasa muhasabah. Jangan mudah mudah-mudah bila timur jawatan lain macam. Dulu senang yang nak jumpa. Lah ni jangan telefon cakap dengan PA saya. Alah, mu dengan aku jak bodoh lagi duk kawan. Cari PA dah deh. Jangan. Allah kata wala tattabi'il hawa. Jangan ikut hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah. Kerana demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun syadid bima nasu yaumal hisab. Akan beroleh azab yang berat pada hari hitungan amal disebabkan mereka melupakan jalan Allah Ta'ala itu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bila berapa perkara Tuhan sebut pada Daud. Yang pertama, berlaku adil, jalankan hak, ikut syariat. Yang kedua, jangan ikut hawa nafsu. Jadi kita kena belajarlah benda-benda yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita ini supaya jelas. Baiklah para pelajar sekalian, itulah tafsir ringkasnya kepada cerita Nabi Daud alaihissalam. Baik, sekarang ni saya nak pergi kepada huraian kita. Huraian al-fawaid, faedah-faedah yang dapat kita kutip dalam perbincangan ini insya-Allah. Yang pertama, dalam ayat ini Allah sebut wahal ataka naba'ul khasmi. Wahal ataka naba'ul khasmi. Allah Taala tanya, dan sudahkah sampai padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita dua orang yang berselisih, yang orang lompat masuk dalam bilik Daud. Ayat ini Allah cerita kepada kita adab bila nak masuk dalam tempat orang. Jangan nak masuk tempat orang, jangan lompat masuk. Pergi dulu ketuk pintu, bagi salam, minta izin. Sebab itulah kadang-kadang kita ingat kita yang sibuknya. Oh, saya sibuk ni, saya nak cepat. Kita tak tahu orang tu lagi sibuk. Ada orang mari nak jumpa, kita kata maaf lah tak boleh jumpa hari ni. Lebih-lebih lagi musim Covid ni. Kalau kita ada semua, ada batuk, ada demam, saya nak jumpa, kita kata minta maaf lah, ada keuzuran ni. Jadi sepatutnya sahabat-sahabat kena maafkan. Jangan marah. Tengok, dalam ayat ini, yang pertama Allah kata apa? Yang bari isti'malul adab fid dukhul. Bila kita nak masuk, kena minta izin. Sekarang ni saya nak pergi jumpa tuan. Bila tarikh boleh? Boleh. Kena minta izin, dia kata. Maknanya dua orang ni bila masuk dalam bilik Daud tanpa izin, pintu pula tak buka, dia ambil Daud terkejut. Wara'ahu ghairu la'iqim bil hal. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah kita baju kita tak pakai, ataupun tak kaci baju, macam-macam lah ada. Mu nampak masuk kenapa? Jadi Allah Ta'ala peringatkan dia. Itu satu isu. Dalam ayat yang sama juga, penguasa pula jangan mudah ambil tindakan kepada orang. Orang kampung, orang salah bercakap, salah teknikal, jangan pula kita nak ambil tindakan selalu. Tengok, Nabi Daud pada peringkat awalnya nak ambil tindakan kepada siapa? Kepada dua orang tadi. Tapi dia fikir, ini bukan manusia ni. Kalau manusia tak boleh masuk bilik aku. Sebab depan bilik ada pengawal. Sudah pasti ini ujian Allah Ta'ala. Hantar mari malaikat berupa manusia nak uji aku. Nabi Daud cepat sedar. Dikata dalam ayat ini juga dalil alat talattuf. Kita kena berlembut dengan kesalahan yang orang buat. Jangan mudah panggil pengawal lalu,
Tangkap dia orang ni, lah. Selesai masalah dia dulu. Yang ketiga, faedah yang pertama, tapi dia punya poin yang ketiga, la yamna al-hakim, penguasa, qadi, walaupun orang mari itu tidak beradab, tapi dia kena jatuhkan hukumannya dengan benar, walaupun orang itu langgar adab. Tidak kata oleh kerana mu ni tak erti bahasa, aku jatuh hukum yang berat. Tak boleh. Kita tetap kena menjalankan kebenaran walaupun kita rasa tidak selesa dengan suasana yang berlaku. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kita pergi kepada ayat fahkum bainana bil haqqi wala tushtit. Fahkum bainana bil haqqi wala tushtit. Daud, jatuhlah hukum di antara kami dengan benar. Itu permintaan dua orang itu kepada Daud. Wala tushtit, jangan melampaui batas. Kalau kita ayat tak comel tu. Tak, kita kata Tuan Hakim jatuh hukum baik-baik. Kalau tidak, Tuan Hakim zalim. Mana boleh kita kata lagi tu. Sepatutnya gitu. Ayat ini mengajar kepada kita bahawa walaupun kita orang besar, walaupun kita orang hebat, walaupun siapa, orang kampung ke orang biasa, nasihat pada kita kena dengar. Ada kalanya betul hak dia. Kita jangan rasa kita betul 100%. Kita semua betul, orang lain salah lah. Tegur orang tu, kita kena ambil kira. Tengok Nabi Daud, bila ditegur oleh dua orang ni, Daud fikir balik dan dia betul balik keadaan. Kita kata alhamdulillah. Dalam ayat yang sama lagi, dalil ala anna al-khusum idza khatabul hakim. Maknanya kalau orang mari nak berbicara, dia minta dengan hakim, Tuan Hakim tolonglah jatuh hukum yang baik, adillah kepada kami. Bukan makna dia tak baik, bukan makna orang itu jahat kepada hakim, tapi itu rayuan dia. Jadi alhamdulillah. Jadi orang itu rayu pada Daud, dan Daud pun dengar walaupun orang ni orang biasa yang tidak dikenali masuk dalam bilik dia. Isu yang ketiga, Nabi Daud kata, wa inna kathiran minal khulata, kebanyakan ahli-ahli syarikat ni tak baik, kecuali orang yang beriman, wa qalilum mahum, tapi tak ramai orang yang baik. Allahu akbar. Tuan-tuan kena mikir bahawa kita ni kena jadi orang baik. Kena jadi orang baik. Zaman Nabi Daud lagi. Nabi Daud kata, orang yang baik ni orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh, wa qalilum mahum, tak ramai orang ni. Jadi biarlah kita masuk dalam kumpulan yang tak ramai. Tidak manfaat iman saja tanpa amal, amal saja tanpa iman tidak manfaat. Jadi kita nak amal, kita nak jadi soleh dengan dua perkara, dua syarat yang telah kita sebut sentiasa. Syarat yang pertama apa dia? Ikhlas. Yang kedua, ikut cara Nabi SAW. Jadi Nabi Daud kata kebanyakan ahli-ahli syarikat ni tak baik kecuali orang yang bertakwa. Jadi kita nak jadi ahli syarikat yang baik, marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh tak boleh? Biar orang syarikat kita selesa. Saya ada partner dengan dia ni, Allah selesa, tenang je rasa. Selesa, rasa tenang, rasa orang panggil happy lah duduk dengan dia. Dia kata Allah, menyesal aku jadi partner dia ni. Kita tak nak macam tu. Sebab Allah Ta'ala puji, wa qalilum mahum, tak ramai orang macam dia. Saya ada ceritakan dulu, dikatakan zaman Sayyidina Umar, ada kata zaman lain, orang ni pergi doa, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Ya Allah, jadikan hamba aku ni hamba-Mu yang sedikit. Faqala lahu Umar, ma hadzal doa? Doa apa mu ni? Orang nak minta ramai, mu minta sikit. Dia kata khalifah, maksud sayanya,
Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum mahum. Allah kata tak ramai orang tu. Jadi saya nak masuk dalam kumpulan tak ramai itu. Orang yang amanah, yang integriti, yang telus, saya nak masuk dalam tu. Barulah dipahami dia punya maksud dia tu. Baru betul. Baik, isu yang keempat. Wa zanna Dawud annama fatannahu. Nabi Daud pun bila timbul isu ni, dia mula rasa, dia kata rasa apa? Kami uji dia sebenarnya ni. Sebenarnya kami uji dia ni. Kami uji dia. Dalam ayat ini, tulis poin yang pertama, annal hakim. Bila orang ni bersedia nak jadi hakim, nak jadi ketua, nak jadi apa, tak boleh dia sembunyikan diri daripada orang. Kita ni kadang-kadang jadi imam, jadi ketua kampung, payah anak mungkin nak jumpa, nak ambil borang nikah apa payah, nak cok pengesahan apa payah. Mari esok pada pukul sekian, padahalnya kita duduk rumah tak ada kerja, bukan ambil borang lecok ke, apa salahnya? Letak atas kereta apa boleh, jumpa anak mungkin nak cok. Tapi kalau jadi wakil rakyat lain pula, dekat-dekat dengan 5 tahun dia kata mudah jumpa. Awal-awal ni payah juga. Jadi kita kata susah. Maka siapa-siapa yang meletakkan diri dia untuk menerima jawatan untuk masyarakat awam, jangan sembunyikan diri daripada masyarakat. Terbuka. Orang nak minta tolong, kau nak minta apa, biar mudah. Ni payah kira sangat apa benda ni. Isu yang kedua daripada ayat ini, wa zanna Daud. Zanna bermakna al-ilma. Nabi Daud tahu, perasan dia buat salah kepada orang ni. Apa kesalahan dia tadi? Kesalahan dia tadi iaitu dia nak ambil tindakan pada orang tu. Bukan salah dia jatuh hukum cepat. La. Ulama-ulama meneliti, komen, ia mengatakan Nabi Daud ni bersalah kerana cepat jatuh hukum, tak kena. Tidak sesuai dengan maqam Daud yang dipuji oleh Allah Ta'ala dengan 10 pujian. Kita kena hati-hati. Maka Nabi Daud kata, dosa dianya apa? Dosa dianya dia nak ambil tindakan pada orang itu. Tak ambil pun. Tapi oleh kerana dia Nabi, berniat tu dikira bersalah. Dalam kaedah ahli tasawuf kata, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang biasa ni, tak kena dengan orang yang muqarrabin tu, bagi dia tak boleh lagi. Kalau bagi kita orang awam, comel dah ni kita buat lama ni. Tak. Bangun tahajud pukul 5 dekat-dekat dengan nak subuh dah. Tapi bagi muqarrabin, la. Pukul 4 pagi kena bangun. Itu dia panggil. Maknanya Nabi Daud, walaupun dia niat nak ambil tindakan, tapi tidak sesuai dengan dia Daud. Apalagi kalau Nabi Daud jatuh hukum yang tak adil. La. Menarik tuan-tuan. Perbahasan ni kita kata comel. Maka isu yang poin yang ketiga, baik, tamatlah kita pergi kepada ayat yang terakhir. Allah kata apa? Poin yang kelima dah kita ni. Apa ni? Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil fahkum bainan nasi bil haqq. Daud, aku latih menjadi khalifah, menjatuh hukum dengan baik. Maka kata di para ulama tadabbur, mana-mana orang yang ada kelayakan, pihak pemimpin tengok mu ni layak terima jawatan, mu kena terima. Jangan lari. Kecuali dalam negeri ni ramai orang alim. Orang ni alim. KJI pilih kita. Kita yang rasa kita tak kuat, boleh kita minta uzur, Tuan Khalifah lantik orang lain lah. Saya rasa tak kuat. Boleh. Tapi kalau tak ada orang yang layak, kita yang layak. Contohlah ni. Maka bila dilantik, jangan lari. Nanti orang lain tak layak naik, buat zalim pada orang, berdosa. Sudah. Bahaya juga lagu ni. Tak? Jadi adalah kadang-kadang orang bagi tawaran kepada kita, jawatan tertentu, kita kata saya tak layak ni. Boleh kita tarik diri daripada. Tapi kalau tak ada orang, tak boleh tarik diri.
Jadi dalam ayat ini, orang yang paling hebat zaman Daud lah. Lepas tu Tuhan kata, ya Daud, Tuhan panggil dengan nama dia, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan, aku latihmu jadi khalifah. Daud. Tapi ingat, yang pertama kena hukum dengan adil, yang kedua wala tattabi'il hawa, jangan ikut hawa nafsu. Maka kata di para ulama tadabbur, Nabi Daud yang mempunyai 10 sifat yang besar, Allah pesan kepada dia, Daud, jatuh hukum dengan baik, jalankan syariat Allah, jangan ikut hawa nafsu. Jadi kalau kita yang bukan Nabi ni perlu sangatlah menerima teguran, perlu sangat menerima tazkirah, perlu sangat menerima nasihat, supaya jangan ikut hawa nafsu di dalam tindak tanduk kita. Alhamdulillah, tuan-tuan, cerita Nabi Daud ni panjang, tapi kita ringkaskan setakat yang kita nak ambil pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk di kalangan orang yang ikut hawa nafsu, orang yang ikut Quran dengan sunnah Nabi SAW. Ya, biarlah apa orang nak kata-katalah, yang penting kita nak ikut apa yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang, bermula ayat 27. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.